Baik, kita sambung. Assalamualaikum. Soalan 7 bagi Kedah Kertas 2. Baik. Raja menunjukkan had laju kebangsaan bagi kenderaan berat. Okey, ada magnitude dari sini. Magnitudenya 90. Unitnya dalam kilometer per jam, kilometer per hour. Alright, tengok soalan. Apakah maksud laju? Alright. Okey, kalau formula kita tahu laju adalah jarak bahagi dengan masa. So bila bahagi dengan masa, kita boleh tulis definisi dia dalam bentuk kadar. So kadar perubahan jarak, the rate of change of distance. Alright, itu maksud laju. Sebuah lori tangki memecut dari keadaan pegun sehingga mencapai had laju 80 km per jam dalam masa 15 saat. So ini masa, ini keadaan pegun. Daripada keadaan pegun masa had laju awalnya kosong, okay, ms negatif 1, mencapai had laju. So yang ni adalah V. Masalah V kita kat sini diberi dalam unit kilometer per jam, iaitu bukan unit SI. Awak kena tukar 80 km per jam ni kepada meter per saat dahulu, baru boleh masuk dalam formula linear motion equation. Persamaan kesamaan linear kan, samaan gerakan linear. Okey, persamaan gerakan linear. Soalan suruh cari apa? Hitung sesaran lori tangki itu. Sesaran displacement dalam simbol S. Okey, formula apa yang suits semua ni? Sebelum tu kita tukar dulu 80 km per jam ni kepada meter per saat. So macam mana nak tukar 80 km? So kita darab kilo 1003. Kemudian kita bahagikan daripada jam nak ke saat 60, 1 minit 60 saat. Sorry, 1 jam 60 minit, 1 saat 1 minit 60 saat. So 60 dah 60 dah. Okey, tekan kalkulator. Awak akan dapat unit bacaan nilai V dalam meter per saat sebanyak 22.22222. Okey, 22.222 meter saat negatif 1. So dah ada U, ada V, ada T, nak cari S. Bolehlah pakai formula yang sesuai, iaitu S sama dengan UT. Tak boleh, sebab ada A kan. So kita pakai simple je lah, U plus V bahagi 2 tutup kurungan darab dengan T. Saya ni sesuai lah, sebab cukup semua maklumat dekat situ. So had laju awal kosong, had laju akhir 22.222 bahagi dengan 2 darab dengan masa 15 saat. Okey, tekan kalkulator. Ni sama formula dia kan. Dapatlah jawapan untuk displacement atau sesaran 166.67. Okey, unit mesti tepat dalam meter. Seterusnya, apa lagi dalam soalan ni? Raja menunjukkan spesifikasi bagi 4 lori tangki. Ada 4 jenis RSTU digunakan untuk menghantar bahan api yang mudah terbakar. Okey, tengok gambar tu. Apa beza dia tu? Tangki. Nampak? Ni tangki dia ni satu bahagian je. Yang ni 1, 2, 3, 4, 5 5 bahagian. Okey, ni ada yang satu bahagian, ada 5 bahagian. Maksudnya ada yang berlainan bilangan kompartmen. Kemudian jarak di antara gap di antara kepala lori dengan tangki, ada yang jauh, ada yang dekat. Okey, soalan suruh cari yang manakah yang paling sesuai untuk menghantar bahan api itu dengan selamat. So dari segi yang pertama, bilangan tangki. So kita akan ambil lori yang ada bilangan tangki yang banyak tangki, many tanks. Okay. Kenapa? Untuk mengurangkan kesan inersia. Macam mana kesan inersia boleh dikurangkan? Apa faktornya?
GSIM. So bila kita bahagi satu objek tu kepada beberapa bahagian, maka kita sedang merendahkan atau mengurangkan GSIM-nya. Okay, kita bahagi sikit-sikit GSIM dia. So bila GSIM rendah, maka kesan inersia juga akan rendah, jadi kurang. Apa kesan inersia dia ni dalam kes ni? So air atau liquid yang dibawa, bahan api yang dibawa dalam lori ni, kalau satu jumlahnya tu besar, kita tak bahagi-bahagi, maksudnya GSIM total dia ni is di overall lah dalam satu tangki yang sama. So apa berlaku bila lori terpaksa berhenti tiba-tiba? GSIM yang besar ni akan menghasilkan kesan inersia yang besar, maka all the liquids are going to be thrown forward. Cecair yang ada dekat dalam tangki ni semua bergerak ke depan bila driver brake tiba-tiba. So apa jadi? Bolehlah sama ada tangki tercabut atau tangki ni sendiri berlanggar dengan kepala lori. So lebih baik kita bahagikan GSIM dia kepada bahagian-bahagian yang kecil untuk mengurangkan GSIM sekaligus mengurangkan kesan inersia. Okey, itu konsep dia lah. Dan yang kedua, dari segi soalannya, dari segi jarak di antara tangki dan kepala lori tangki, jarak dia tu. So kita ambil jarak yang jauh atau gap yang lebih besar untuk menambahkan masa hentaman, time of impact atau impact time bertambah, maka impulsive force akan berkurang. Impulsive force tu adalah daya impuls. Daya impuls yang mengena pada kepala lori akan berkurang. So reduce the risk of injuring the driver. So macam saya kata tadi, kalau gap dia jauh, maka masa hentaman jadi panjang, impulsive force kurang, selamatlah. Mengurangkan risiko kecederaan pada pemandu. Okay, dan yang paling sesuai lah, yang fits kedua-dua ciri ni, banyak tangki dan jarak antara tangki dengan kepala lori besar, adalah pilihan S. Sambung lagi, nombor 8. Rajah menunjukkan satu diode semikonduktor. Okey. So diode semikonduktor ni sebelah kirinya dilukis P, iaitu P-type semikonduktor. Sebelah kanan adalah N-type semikonduktor. Okey, cerita sikit lah pasal semikonduktor ni. So semikonduktor ni kalau kita gabungkan P-type dengan N-type semikonduktor, maka kita dapat diode semikonduktor. Asalnya semikonduktor ni lah semikonduktornya, P ni dengan N ni. So P-type adalah satu semikonduktor yang majority charge carrier-nya adalah hole. Hole ni bercas positif. Hole bercas positif. Okey. Manakala N adalah majority, N adalah diode, N adalah semikonduktor yang majority charge carrier-nya adalah electrons. Okay. So now apa berlaku bila kita wedge kan P-type dengan N-type semikonduktor, maka terhasillah satu lapisan di antara kedua-duanya. Ni dia punya lapisan yang kita wedge. So bila kita wedge kan, membentuk satu kawasan yang berlabel, seperti dalam rajah ni, kawasan yang berlabel J. Apa nama kawasan ni? Yang ni kita panggil depletion layer. Depletion layer. Okay, macam mana ejaan dia tu? Okay, lapisan susutan bahasa Melayu, depletion region ataupun layer. Okay. So yang kalau nak tahu apa jadi pada depletion layer ni, kita kena tahu sambungan kepada diode ni dulu, forward bias ke reverse bias. Okay. So tapi kita ringkaskan kesannya depletion region atau layer ni, kalau kita sambungkan secara forward bias,
maka depletion layer tu dia akan jadi nipis, thin. Okey, manakala kalau sambungan diode ni kita sambungkan secara reverse bias, maka depletion layer menjadi tebal, thick. Dan ini mempengaruhi rintangan yang berada di kawasan J. So kalau nipis, rintangan dia kat situ jadi rendah, maka arus boleh melepasinya. Okey, sebaliknya kalau tebal, rintangan menjadi tinggi, manakala apa yang berlaku pada arus tak boleh melepasinya. Macam itulah secara ringkasnya. Boleh rujuk, ada video saya videokan pasal forward bias, reverse bias ni. Okey, Raja menunjukkan 1 liter menggunakan satu diode untuk menyalakan mentol yang disambungkan kepada OSK. OSK ni nak tunjukkan apa berlaku pada arus tu lah, the screen. Okey, so kita pun tengok kat gambar, oh betul guna diode. Kalau satu diode, yang ini half wave lah kan, half wave rectification. Macam mana setup rectification? Sebab dia sambung pada bekalan kuasa AC, sedang menukarkan AC kepada DC untuk menyalakan lampu. Ni kita panggil rectification. Rectification nama proses. So ini result dia. Okay, dalam teori kita tahu bahawa kalau AC, the waveform is like so. Ni bentuk AC. Okay, bentuk AC. Nah, bila melalui litar yang ada dekat atas dalam rajah tu, kita dapati bahawa bahagian bawah ni sudah tiada, sudah menjadi kosong. Nampak? Jadi kosong. Alright, ni yang kita panggil half wave rectification. Macam mana half wave rectification boleh berlaku? Ni soalan tanya. Terangkan mengapa corak gelombang di papar adalah seperti yang ditunjukkan. Soalan tanya ni, macam mana boleh jadi macam ni? From here to here. Macam mana boleh hilang yang bawah ni? So dalam half wave rectification, kita pakai satu diode. Diode ni, kalau pada kitar yang pertama, katalah kita ambil positif di atas. Sebab apa positif kat atas? Sebab dia boleh jadi juga dekat bawah positif. Okay, AC ni, AC power supply ni, dia punya terminal positif dengan negatif akan bertukar setiap separuh kitaran. Okay, so untuk separuh kitaran yang pertama, positif dekat atas, negatif dekat bawah. So current flow out from positive terminal, masuk dalam diode. Rupa-rupanya sambungannya, sambungan positif adalah dengan positif diode. So yang ni dalam forward bias, arus boleh pass through. So arus pass through, menyalalah mentol. Bila mentol menyala, sekaligus memberi bacaan OSK sebegini. Maksudnya arus boleh lalu dah tu. Ni untuk first half. First half. Saya buat garisan. Okay, now dengar betul-betul. Kan saya kata tadi AC power supply tadi kan, dia punya terminal dia tu boleh interchange dia punya positif dengan negatif ni setiap separuh kitaran. Ni kan, sekarang ni positif ke atas. So untuk separuh kitar yang kedua, atas ni dah jadi negatif. Saya tanda dulu, atas jadi negatif, bawah jadi positif. Okay, saya padam yang lain-lain tu, yang tadi. Okay, sekali lagi, arus keluar ikut mana? Arus keluar ikut positif. Kali ni arus lalu ikut sini. Okay, sebelum kita tengok arus lalu kat situ tu, kita dapati bahawa terminal negatif untuk power supply sedang bersambung dengan negatif, dengan positif diode. Ini kita panggil reverse bias. So dalam reverse bias, arus tak boleh pass through the diode. Whenever the arus tak boleh pass through the diode, litar jadi tak lengkap. Okay, the circuit is incomplete, mentol tak menyala, OSK tak bagi sebarang bacaan, ataupun memberi bacaan kosong. Nampak ni, saya tengah tanda kosong. So yang tadi ni ada arus, ada
arus. Lepas tu half second dia, second cycle dia tak ada arus, dapat kosong. Nampak? Baik, lagi sekali. Tadi negatif atas kan, patah balik lagi sekali, positif atas pula. So sekarang ni positif terminal AC sambung dengan positif diode. Ini nama dia forward bias. So dalam forward bias, arus boleh lalu tak? Boleh. So bila arus boleh lalu, maka bacaan akan dapat macam ni. Lepas tu arus tak boleh lalu. Lepas tu arus boleh lalu. Lepas tu tak boleh lalu. Arus boleh lalu. Macam tu. So bahagian bawah untuk AC tu kita dah buang, dah jadi kosong. Okay, this part here dah jadi kosong kerana dekat sini berlakunya forward bias, lepas tu reverse bias, lepas tu forward balik, reverse balik, forward balik, reverse balik. Okay, ini dipanggil half wave rectification. Alright. Baik, dari segi nak tulis jawapan dia tu, okay, kita tengok sini. Semasa separuh kitar pertama, okay, when during the first half cycle, diode is forward bias. Okay, diode adalah dalam keadaan pincang hadapan. Dalam pincang hadapan, apa jadi pada arus? Arus boleh pass through it. The current flow through it. Allows the current to flow. Membenarkan arus mengalir melaluinya. So arus dapat. Maka macam itulah bentuk dia. Yang terbentuk di the waveform yang terbentuk di OSK macam tu. Okay, dalam separuh kitar yang kedua, semasa separuh kitar kedua, diode adalah pincang songsang, reverse bias. Dalam reverse bias, apa jadi pada arus? Arus do not able to flow through it. Tak boleh melaluinya. So kalau tak boleh melalui, arus kosong. Macam tu. Ni kosong. Lepas tu boleh lalu, tak boleh lalu, boleh lalu, tak boleh lalu. Macam tu. Okay ya. Alright, next. Fatimah ingin mengecas telefon pintarnya yang menggunakan pengecas arus terus. Oh, handphone dia mesti charge pakai DC. So nak charge kan kita sambung kat plug point kan. Plug point kan pakai AC. So now Fatimah kena pakai something yang boleh tukarkan AC kepada DC. Raja menunjukkan litar elektronik bagi unit pengadaptasi arus ulang AU. So ada dua tempat, ni transformer, awak kena isi jenis transformer, dan juga diode yang awak akan pakai, dan juga komponen tambahan. Okay, now tadi kan saya kata Fatimah kena cari benda yang boleh tukarkan AC kepada DC. Okay, so dalam gambar pun kita tahu bahawa dekat sini ada AC. Nampak tak tu? AC. Nak kena tukar pergi DC. Okay, now soalan tanya dulu, apa jenis transformer, bilangan diode yang digunakan. Okay, bilangan diode ni bergantung kepada apakah jenis arus yang nak digunakan. Tadi kan AC nak jadi DC kan. So kita pakailah diode sebanyak 4 atau 2. Terima dua-dua. Kalau 2 awak nak buat half wave rectification. Kalau 4 awak buat full wave rectification, menghasilkan litar rektifikasi gelombang penuh, full wave rectification. Yang ni untuk 4 diode. Kalau 2 diode awak akan pakai 2 atau 4. Okay, betul lah. Rectification full full wave rectification. Alright. Itu kalau soalan tanya sambungan, apa nama sambungannya? Sambungannya bridge rectifier. Cara sambung lah, bridge rectifier. Okay, apakah jenis transformer yang nak diguna pakai? Okay, kalau awak tak tahu, saya beritahu.
dekat plug point awak tu jumlah voltan is 240 volt. Awak nak cas phone hanya dalam range mungkin lebih kurang 15 volt something. Okay, so now awak nak kena turunkan nilai voltan output. Okay, nak pakai apa? Transformer, injak, turun, step down transformer. Step down transformer. Okay, so kena step down lah sebab voltan tu kita nak turunkan. Okay, dalam skema jawapan, dalam jawapan awak mesti awak tambah perkataan penting iaitu output. To reduce the output voltage, decrease the output voltage. Kenapa kena letak output? Kerana voltage ada dua. Kita ada primary voltage dengan secondary voltage. So, kalau awak tak tulis output, nanti cikgu awak tulis macam tu. Ada tak cukup perkataan, cikgu akan pangkah. Okay, make sure letak perkataan output. Kerana awak sedang menurunkan voltan output, bukan voltan input, atau bukan dua-duanya sekali. So kena spesifik. Ketiga, komponen tambahan. Okey, apa nak letak di kawasan tu? Kita dapati bahawa kita ada resistor yang berada di hujung ni, dan kita sambung something tu selari dengan resistor. Alat tersebut dipanggil sebagai kapasitor. Kapasitor fungsinya untuk meratakan arus, to smoothen the output current. So proses dipanggil kat sini meratakan, smoothing. Kan waveform dia nanti dapat macam ni. Untuk full wave rectification. Okay, so kita tengok voltan dia kejap naik maksimum, turun balik kosong, naik balik maksimum, turun balik kosong. Kita tak nak. Kita pakai kapasitor untuk ratakan arus ni. So kita akan dapat macam ni. Turun sikit, naik, turun sikit, naik, turun sikit, naik, turun sikit, naik. Macam tu. Ini proses meratakan, smoothing. Nampak tak yang biru tu lebih rata dari yang merah. So nanti kita punya arus dengan voltan tak fluctuates. Tak ada sampai turun jadi kosong. Dia turun sikit saja. Ini kita panggil meratakan. Habis soalan 8. Kita sambung soalan 9. Raja menunjukkan sebuah motosikal dengan dua cermin sisi. Okey, cermin sisi. Nampak ni, side mirror. Side mirror. Okey, soalan tanya, nyatakan jenis cermin sfera. Awak jangan pula pergi jawab cermin satah. Sebab soalan kata dah, clue dia adalah dia salah satu daripada dua cermin sfera. Sama ada cermin cekung atau cermin cembung, antara dua tu lah. So untuk tujuan aplikasi side mirror ni, kita mesti nak tengok something yang besar di belakang dan nak dia muat ngam-ngam dalam ataupun muat dalam cermin ni. Katalah lori kan, motor tu belakang dia ada lori, dia boleh nampak lori sebiji. Walhas lori tu besar, tapi boleh nampak lori tu duduk dalam cermin yang kecil macam gini. Apakah jenis cermin itu? Jawapannya of course cermin cembung. Cermin cembung dia ada wide field of vision ataupun wide field of view. Alright, dia boleh kecilkan image ni dalam satu kawasan yang sempit lah, kecil. Okay, menggunakan kaedah yang sesuai, terangkan bagaimana image terbentuk pada cermin sfera tersebut. So awak kena cerita macam mana image ni yang warna hijau ni terbentuk melalui lukisan. Bolehlah buat lukisannya. Okay, so perkara pertama awak kena tahu cermin ni konsepnya pantulan. Pantulan. So bila cahaya jatuh atas, cahaya dari objek jatuh atas cermin, cahaya tersebut akan dipantulkan macam ni. Nah, ni pantulan ni. Disebabkan cermin ni cermin cembung, maka cahaya akan dicapahkan. Okey, capahan tu bergantung kepada titik fokus cermin tersebut. Nampak lurus ni. Ni yang saya tengah highlight warna kuning ni. Nampak tak dia punya lurus dia tu. Jadi capahan ni bergantung kepada kedudukan titik fokus. Tu ray yang pertama. Ray yang kedua adalah cahaya yang datang betul-betul pada tangent, betul-betul pada tangent cermin tersebut.
So cahaya tersebut berpatah balik. Sebenarnya cahaya ni kena cermin, dia patah balik macam tu. Okay, so now kita extrapolate ke belakang cermin dan kita dapat image yang keadaannya dikecilkan. Dari segi formality ayatnya, garis sinar selari dengan paksi utama dipantul dan dicapahkan. Nampak saya guna perkataan capah tadi. Dicapahkan dari titik fokus, ataupun capahannya bergantung kepada kedudukan titik fokus. Saya dah sebut tadi. Poin kedua, garis sinar lurus dari objek dipantulkan juga kembali ke pusat kelengkungan. Macam tadi saya guna perkataan tangent kan. Yang ni pergi betul-betul dekat tangent, patah balik, dipantulkan semula. So yang ni menghala betul-betul ke titik C. So disebabkan dia menghala ke titik C, maka dia sebenarnya tengah berlanggar dengan permukaan yang tangent. So patah balik straight ke belakang. So kita extrapolate, dapatlah image-nya. Image tegak, ciri image-nya tegak dan diperkecilkan, terbentuk pada persilangan garis sinar atau rajah. So kalau bersilang dua ray tu, ray yang warna merah ni dengan warna hijau ni bersilang, maka dapatlah kedudukan image-nya. Okay, macam tu cara dah explanation. Nyatakan satu ciri. Okay, of course maya, okay, kecil, diperkecilkan dan juga upright, tegak. Next, rajah menunjukkan sebuah kanta cembung diletakkan pada jarak 60 cm di depan cermin satah. Sebatang lilin diletakkan pada jarak 20 cm dari cermin satah. Ni lilin 20 cm, ni kanta 60 cm daripada cermin. Ni cermin dah, ni bukan dinding dah. Baca betul-betul ni. Ni cermin, ni kanta, ni lilin. Itu jarak-jarak dia. Panjang fokus kanta cembung adalah 25 cm. Kenapa saya tulis 20? Saya bulat, saya tulis F kecil. Kerana ini maklumat F, panjang fokus ataupun focal length, dan nilainya positif kerana kanta cembung. So tak ada masalah lah. Okay, soalan nak apa sebenarnya? Soalan nak apa ni? Kita tengok. Dasarkan rajah, hitung jarak image lilin yang terbentuk oleh kanta cembung. Jarak image lilin ni apa? Image distance. So soalan suruh cari V, image distance. Nak pakai formula apa? 1 per F sama dengan 1 per U tambah 1 per V. Yang mana satu yang nak cari ni? Kan kita nak cari V ni, yang ni. Okay, F berapa tadi? 1 per 20 berapa? 5 25 sama dengan 1 per U. Okay, U apa? Jarak objek sampai ke kanta. Dari kanta sampai ke objek mana? Dari kanta, tengah kanta sampai objek. Sini je lah. Daripada sini sampai sini sahaja. So this is U. Okay, kalaulah panjang ni 60, panjang ni 20, U berapa? 60 tolak 20 dapat 40. 1 per V. Alright, selesaikanlah soalan pecahan ni. Okay, saya tunjuk terus jawapannya. Maka dapatlah jarak image-nya sebanyak, itu jarak image-nya sebanyak 66.67 cm. Unit kena ada pelajar-pelajar. 16.67 cm. Macam mana saya tahu sentimeter bukan meter? Kerana yang kita ganti semua cm. Okay, kita ganti sini kan, F ni kan cm, U kan juga cm. Jawapan jadi cm. Okay, macam gitu. Alright, jarak di antara image. Soalan seterusnya, jarak di antara image yang terbentuk oleh cermin satah dan image yang terbentuk oleh kanta cembung. Okay, now kita cuba
apa? Imagine. Bukan imagine. Kita cuba letakkan ataupun kita cuba lukiskan dulu image yang terbentuk oleh kanta cembung ni. Okey. So daripada kepala kena pada apa ni, tengah kanta ni cahayanya, kemudian difokuskan pada titik fokus macam tu. Katalah titik fokus dia kat sinilah, contoh je lah Lepas tu apa jadi lagi satu cahaya daripada kepala pergi ke tengah kanta ke situ. Okey, so persilangan antara dua garis cahaya tu membentuk image. Harap-harap masuklah ni dalam frame OBS saya ni. Oh, tak masuk. Sorry, saya padam. So saya betulkan sikit supaya saya boleh pastikan bila saya lukis image tu nampak. Kejap Okay, katalah sini titik fokusnya lah 25 kan. Lebih kurang situ lah. Saya panjangkan sikit. Okay, cahaya akan difokuskan, converge to a focal point. Kemudian daripada head of object terus kepada center of the lens without any refraction. Kemudian berlakunya persilangan menghasilkan image. So saya lukis image dia, kepala di bawah sebab saya ambil dia kepala. So kepala dekat bawah. Okay, tadi kita dah dapat maklumat bahawa jarak image ni, image kan, jarak image sini sampai sini lah. Berapa panjang? Berapa jauh? 16.67 cm. Soalan tanya, daripada image ni, mana dia? Image ni yang dihasilkan oleh kanta sampai kepada image yang dihasilkan oleh cermin. Okay, ni cermin satah kan, ni objek dia. So kalau objek 20 cm di depan cermin, image-nya juga akan terbentuk 20 cm di belakang cermin. Okey. So nak dapatkan jarak daripada, saya highlight warna kuning juga, daripada sini sampailah image yang sebelah kanan ni, yang warna kuning ni, yang saya highlight warna kuning. So kita kena buat operasi tambah. Daripada sini nak pergi sampai sini, berapa jarak dia? Okey, saya bulatkan 20 tambah 60 tambah 16.67. Okey, so tambahlah 33 tu, dapat jawapannya, which is 146.67 sentimeter. Jangan lupa sentimeter tu. Next. Rajah menunjukkan sebuah mesin ATM. Untuk meningkatkan keselamatan, sebuah cermin sfera perlu dipasang pada mesin tersebut. Anda dikendaki mengkaji ciri-ciri cermin sfera. Alright. So ni kan mesin ATM. Kenapa perlu pasang cermin sfera? Untuk tengok keadaan apa yang berlaku di belakang lah, keadaan sekeliling di mesin ATM kan, untuk keselamatan. So mesti nak pakai cermin. Cermin apa? So jawapannya masih lagi cermin cembung, kerana cermin cembung boleh menghasilkan wider view. Kita boleh nampak ni belakang kita, tepi kita yang berada, kita punya dia berada di kawasan blind side kita. So semua image objek-objek yang besar di belakang kita ni kita nampak. Kemudian yang kedua adalah dari segi kedudukan cermin. Cermin nak letak atas mesin ke letak tepi mesin? Jawapan dia mestilah di atas mesin. Kenapa? Kerana mengelakkan daripada penglihatan terhalang atau penglihatan tidak terhalang. Okey, sebab tu tak tempat tinggi kan. Alright. Ketiga, diameter cermin. Okey, diameter ada 5 cm, ada 2 cm. 2 cm, 5 cm. So yang tulis nombor, kita tulis bigger diameter, diameter yang lebih besar. So bila cermin tu diameternya besar, maka medan penglihatan juga menjadi semakin luas. Okey.
Dan yang terakhir adalah bilangan cermin. Nak letak cermin berapa? Nak letak 3 ke 1? So kita ambil banyak. Bilangan cermin banyak. Jangan tulis nombor. Okay. So, kenapa nak bilangan cermin banyak? Untuk menghasilkan lebih banyak sudut penglihatan yang berbeza. Okay. Nak cover lagi banyak. Angle. More angle can be viewed. So kombinasi yang baik adalah W. Kemudian kita nyatakan semula ciri kerana bla 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 yang belah kiri ni. Tulis semula. Okay, tu teknik je. Terus ke 10. Oh, saya tak baca soalan tadi. Tertinggal di bawah ni Patut tak nampak. Meningkatkan keselamatan pengguna. Okay, betul lah tu. Untuk safety tadi saya ada sebut walaupun saya tak baca. Alright. 10. Sebuah model transformer injak turun, step down. Penting maklumat ni. Step down transformer penting. Apa fungsi transformer injak turun? Mengurangkan voltan output. Fungsi injak ni soalan tanya fungsi transformer injak turun. Tadi kan saya cakap dalam soalan yang sebelum ni, saya kata mesti ada perkataan apa? Mesti ada perkataan output. Okay, mengurangkan voltan output. Kalau step up, injak naik, meningkatkan voltan output. Pastikan jangan tinggal perkataan output tu. B. Terangkan prinsip kerja transformer. Transformer ni berfungsi dengan sebuah ataupun satu prinsip dipanggil sebagai konsep dipanggil sebagai electromagnetic induction. Okey, kita tengok jawapan dia. Apabila arus mengalir melalui gegelung primer. Okey, gegelung tu konduktor kan? Gegelung primer. So apa jadi? Teras besi lembut magnetize. Okay, menjadi magnet lah. Okay, what happen next is arus ulang alik dalam gegelung primer berubah-ubah menghasilkan medan magnet yang berubah-ubah. Okay, macam ni Yang ni primer kan. So bila arus masuk, ada kala arus masuk ke sini. Sini jadi utara, sini jadi selatan. Contoh Lepas tu kan terminal ni berubah-ubah. Terminal untuk AC berubah. Lepas tu second half cycle, bawah jadi positif, atas jadi negatif. Maka medan magnet yang terhasil dalam coil ni juga berubah. Atas pula jadi selatan, bawah jadi utara. So ni yang kita panggil sebagai medan magnet berubah-ubah. So medan magnet yang berubah-ubah ni akhirnya dia akan build up. Semasa dia build up, dia akan memotong coil secondary. Masa dia collapse pun dia akan memotong coil secondary. So pemotongan itu menghasilkan arus aruhan dalam gegelung sekunder, kemudian mengalir kepada bulb. Bulb akan menyala. Itulah konsep transformernya. Okay. So perubahan flux ataupun perubahan magnetic field berlaku dalam secondary coil menghasilkan DGE aruhan, induced EMF. Maka daripada induced EMF lah terhasilnya induced current. Okay, next. Ni soalan ni transformer ni macam mana dia berfungsi. Saya ada cerita juga dalam video. Bolehlah nak tengok-tengok dekat dalam playlist tu ada. Transformer dalam Raja 10.1 disambungkan dengan bekalan kuasa 240 volt untuk menghidupkan. Okey, ni power rating dia untuk mentol, menghidupkan mentol 36 watt 18 volt pada litas sekunder dengan kecerahan normal. Bilangan lilitan gegelung sekunder adalah 30 lilitan. Bilangan lilitan sekunder. Okey. Alright.
soalan ada bagi bahawa transformer ini kita andaikan sebagai satu transformer yang unggul. Apa maksud transformer unggul? Konsep transformer unggul adalah transformer yang ada kecekapan 100% atau mempunyai power output yang sama dengan power input. So tak ada power loss. Itu konsep transformer unggul. Okey, soalannya, hitung bilangan bilangan lilitan gegelung prima NP. Kita pakai formula lah, formula VP over VS, NP over NS kan. Formula dia tu. Kejap saya kira dekat VP over VS sama dengan NP over NS. Okay. Soalan suruh cari NP yang ni lah. Okay, voltan primary adalah 240. Kita sambungkan pada 240. Voltan secondary adalah 18. Macam mana saya tahu 18? Sebab nak bagi tahu bahawa kita tengah sambungkan kepada mentol, dan mentol tu dia akan dia perlukan 18 volt untuk menyala dengan kecerahan normal. So yang ni lah kita ambil dia sebagai voltan sekunder, VS. So sama dengan NP bahagi dengan NS. NS tadi 30. So 240 bagi 18 dapat jawapan darab 30. Okay, so jawapan akhir number of turn on the primary coil adalah 400 turns. 400 lilitan. Next, arus dalam liter prima. Okay, kat sini lah kita apply iaitu konsep transformer unggul tadi. Okay, so kita tahu. Sekejap. Okay, so kita balik kepada konsep tadi ni, iaitu konsep transformer unggul. Konsep transformer unggul adalah power output sama dengan power input kan. Power output ni berlaku di secondary output kan. Secondary. So power sama dengan apa? Arus darab dengan voltan. So yang ni pun arus darab dengan voltan. Kita letak sama dengan, yang ni kita letak untuk output kita letak secondary. Input kita letak primary. Kita highlight dulu soalan nak apa. Soalan nak IP dekat primary IP. So IP kat sini. Okay, baik. Kita tahu tak power output kita berapa? Power output kita, cuba kita tengok raja. Kita nak power output kita sebanyak 36. Macam mana saya tahu? Cuba tengok raja, mungkin nampak jelas sikit. So yang ni input kan, AC. Sini output. So power output kita 36. Ni lah power output kita ni. So kita tak perlu kira dah, power output kita sudah ada 36. So kita pun tulis kat sini 36 sama dengan. Kemudian nak cari IP, kita pun tulis IP VP. Okay, voltan dekat primary. Berapa voltan yang kita sambung dekat primary nya? 240. Kita ganti sini 240. So untuk cari IP, tekan kalkulator, 36 bahagi 240. Dapatlah jawapannya. Okay, 0.15 unitnya ampere. Kan arus ampere. Okay, macam ni lah, 0.15 ampere. Next, D. Sebuah pengecas telefon mengandungi sebuah transformer untuk menurunkan 240 voltan 240 volt voltan input kepada 6 volt voltan output. Turun Pengecas telefon tersebut mudah panas, ni masalah dia. Tidak dapat mengecas phone dengan cepat. Baik, soalan nak suruh buat apa? Ni ada 4 jenis transformer. Awak kena pilih satu
yang akan menyelesaikan masalah, iaitu tidak mudah panas dan dapat mengecas telefon dengan lebih cepat. Berikan sebab anda. Okey, 10 markah ni adalah soalan esei. Kita tengok dulu pilihan yang ada. Okey, transformer contohnya kalau transformer P, dia ada nisbah NP kepada NS, iaitu 1 nisbah 20. 1 lilitan pada primary sama dengan 20 lilitan secondary, macam tu. Kalau 2 dia jadi 40. Macam tu. Dia gandaan macam tu lah nisbah dia. Alright. So kat sini kita boleh tahu, daripada nisbah ni kita boleh tahu antara NP dengan NS mana lebih besar. Yang ni macam ni kan, P ni NP dia lebih sikit daripada NS. Kalau Q pula NP nya lebih besar, lebih banyak dari NS. Tu gunanya nisbah tu, cara baca nisbah tu. Okay, awak nak buat step down tadi ingat step down tu cirinya apa? Mestilah primary lilitannya lebih banyak dari secondary. Kita ada calon 2 kat sini lah. Ni yang pertama, ni yang kedua. Okay, Q dengan S. Betul tak? Cuba kita tengok jawapan akhir antara Q dengan S. Tu Q. Okay, kenapa S boleh salah? Adalah tu ciri-ciri yang tak kena pada S tu. Okay, jenis besi pun kita dah tahu dah. Besi yang akan membentuk teras, so mestilah soft iron core. Soft iron core. Dapatlah jawapan dia tu. Q dah tu. Cuma kita nak double check, triple check saja. Okay, core pula mesti laminated. Adalah reasonnya nanti tu. Awak dah belajar tu kan, nak membentuk transformer yang efektif, yang nak kurangkan eddy current, power loss dan sebagainya. Apa ni, kebocoran medan magnet tu. Kemudian susunan lilitan gegelung. Kita boleh tengok gegelung prima, yang ni prima dengan sekunda dililit berasingan. Yang ni prima dengan sekunda untuk Q dililit bersama-sama. Wind the secondary coil onto the primary coil. Lepas kita dah buat primary, kita ambil wire, kita lilit atas primary tu untuk membentuk secondary pula. So dia tak adalah jauh ni yang kita panggil kebocoran flux ni. Okey, terus kepada jawapan. Now kita pilih tadi, kita ambil nisbah yang besar. Okey, kerana untuk menghasilkan output sebanyak 6 volt atau untuk mengurangkan voltan output. Okey, kedua, apakah jenis teras yang kita pakai? Kita pakai soft iron core yang lembut, besi lembut, kerana easy to magnetize and easy to demagnetize. Okay, lebih mudah untuk dimagnetkan dan dinyah magnetkan. Ataupun boleh juga bagi reason sebagai mengurangkan kehilangan kuasa. Mengurangkan kehilangan kuasa. Sebab kuasa akan hilang kalau proses menjadi magnet dan nyah magnet tu susah. Okay, cuma itulah kita mungkin allergic sikit dengan perkataan easy dengan hard tu. So kita mungkin pakai yang ni lah, reduce power loss due to hysteresis effect. Ni lebih sesuai kot, kurang berisiko, rendah sikit risikonya. Kemudian teras besi juga mestilah berlamina, ada lapisan laminated. Lamina. Kenapa? To reduce power loss juga. Sebab transformer ni dia ada beberapa tempat yang akan ada power loss. So kita antaranya dia punya core dia tu mesti soft iron core and laminated soft iron core. So penuh-penuh dia, ayat penuh dia ada laminated soft iron core. Dan susunan gegelung, lilitkan gegelung sekunda macam saya kata tadi di atas gegelung prima. So bila lilit sekali, maka mengurangkan kebocoran flux, to reduce the flux leakage. Mengurangkan flux leakage. Flux leakage ni apa? Konsep dia kalau belum tahu, yang ni primary coil, ini secondary coil. Saya lukis ringkas je macam tu. Okey. Now konsep dia seperti saya maklum tadi, bila arus masuk dalam gelung prima, maka menghasilkan medan magnet. Medan magnet ini terbina, builds up.
So bila dalam proses build up tu, dia menempuh satu jarak sebelum medan magnet itu berjaya dipotong oleh secondary coil. Ni dah berjaya lah ni. Okay, lambat tak? Lambat. Dia mengambil masa untuk build up and then being cut by the secondary coil. Bila berlakunya cutting of magnetic field, maka adalah induce EMF, maka hasilkanlah induce current. Okay. Tapi what if kita tak nak, ni kita panggil bocor ni, mari saya tunjuk awak. Ni kita panggil bocor, kebocoran flux, yang mana flux yang dihasilkan oleh primary coil tidak dipotong oleh secondary coil. Tidak berjaya dipotong sebab kita letak dia jauh. Why not kita buat satu design, iaitu, saya lukis lagi sekali, yang ni primary coil. Okay, bila kita letak primary coil, lepas tu kita wind, kita ambil warna hijau, saya ambil secondary coil, saya lilit sekali kat situ. Okay, now apa berlaku bila saya masukkan arus dalam primary coil? Hasilkan apa? Medan magnet. So pada medan magnet yang pertama sahaja pun telah berlaku pemotongan medan magnet. So tak perlu ada gap jarak macam ni. Ni yang kita panggil kebocoran flux. Okay. Alright, so awak pilih Q, tulis balik ciri-cirinya. Soalan yang terakhir untuk Kedah, soalan 11. Alright, corak muka gelombang air dalam tangki riak dengan frekuensi yang berbeza. Ini keyword ni, frekuensi berbeza. Alright, kita tengok gambar dia. Yang ni 30 Hz, this is 30 Hz, bawah ni 50 Hz. Daripada pandangan mata kita pun kita dah nampak bahawa ada beza dekat sini dan dekat sini. Dia punya jarak di antara dua muka gelombang yang berturutan tu, ini jauh-jauh, ini rapat-rapat. Sudut pantulan, sudut tuju sama 50, bawah ni pun 50. Alright, nyatakan maksud muka gelombang. Okay, maksud muka gelombang adalah garis yang menyambungkan titik-titik sefasa bagi satu gelombang. So titik-titik sefasa tu tak dalam satu phase, kita gariskan dia. Yang ni pun titik-titik dalam sefasa juga, garis dia. Dapatlah muka gelombang, wavefront. Okay, jarak di antara dua muka gelombang yang berturutan, itulah kita panggil wavelength lambda. Baik, soalan B. Soalan B ni ada soalan sebanyak 5 markah, bermaksud ada 5 ayat. 5 soalan, 5 jawapan. Bandingkan sudut tuju gelombang. Ni soalan pertama. Kedua, bandingkan panjang gelombang. 2. Ketiga, bandingkan frekuensi gelombang. 3. Seterusnya, hubung kaitkan panjang gelombang dengan frekuensi gelombang. Soalan keempat. Dan yang terakhir, deduksikan hubungan antara sudut tuju gelombang dengan panjang gelombang. 5. Tolonglah, walaupun ayatnya tu dalam 3 baris 4 baris sahaja, tapi contributes to 5 marks overall. Awak kena buat 5 ayat dalam bentuk point. Okay, untuk awak jawab semua yang ada dalam ni. Saya risau yang awak baca ni sebab senafas awak baca. Ni ikut ni sekali ikut ni. Sudut tuju, panjang gelombang, frekuensi, sekali satu jawapan. Tak. Dia 3 jawapan. Bandingkan sudut tuju dulu, bandingkan panjang gelombang pula, bandingkan frekuensi gelombang pula. 3 separate words, 3 separate sentences, 3 ayat berasingan. Baik, kita tengok jawapannya. Sudut tuju sama, sebab tadi saya kata dah kan 50-50 tu, 1 markah. Soalan kedua, panjang gelombang. Panjang gelombang boleh tengok dalam rajah.
Kita tengok dalam lukisan dia tu, rajah dia tu. Tengok sini. Panjang gelombang kita ukur daripada muka gelombang ke muka gelombang yang bersebelahan. Ni panjang ni. Yang bawah untuk 11.2 sedikit pendek. So 11.1 lagi panjang dari 11.2. Tu untuk panjang gelombang. Frekuensi gelombang kita cuma tengok pada soalan tadi dia bagi frekuensi 30, 50. So 11.2 pun lebih tinggi. Okay, kemudian hubungan antara, kita tengok, hubung kaitkan panjang gelombang dengan frekuensi. Semakin panjang panjang gelombang, semakin kecil frekuensi. Okay. Kemudian deduksikan hubungan antara sudut tuju gelombang dengan panjang gelombang. So sudut tuju ni I, panjang gelombang lambda. Saya tak pernah tengok lagi ada hubungan antara sudut tuju dengan panjang gelombang. So jawapannya sudut tuju tidak mempengaruhi panjang gelombang. Next, soalan C. Alright, echo reflector on ships, pemantul gema, digunakan untuk menentukan kedalaman laut. Okay, so ada transducer mengeluarkan gelombang sampai ke dasar laut. Gelombang tersebut dipantulkan semula ke transducer. Gelombang yang kita pakai ni ultrasonik. Okay, berdasarkan pengetahuan anda, konsep fizik yang sesuai, terangkan bagaimana sonar digunakan untuk menentukan kedalaman laut. Sonar ni adalah sound, navigation and ranging. Tu dia punya apa ni, akronim dia adalah sonar lah. Singkatan dia adalah sonar. Baik. So seperti saya maklum tadi, pertama, pemancar isyarat atau transducer akan mengeluarkan gelombang ultrasound. Mesti tulis jenis gelombang, ultrasound ataupun ultrasonic wave. Gelombang yang ada very high frequency. Frekuensi dia boleh pergi sampai 20 kHz. So gelombang tu pergi mana? Gelombang itu akan menghentam dasar laut, lalu dipantulkan. Gelombang tu akan hits the seabed and reflected. Okay, penting untuk bagi tahu bahawa terkena dasar, dan lagi penting lagi menyatakan apakah fenomena yang berlaku kepada gelombang tersebut. Ini fenomena pantulan. Okay, daripada gelombang yang dipantulkan tu, akhirnya gelombang yang dipantulkan tu sampai semula kepada transducer, dan kita rekodkan masa untuk dia sampai. Time. Dia yang saya maksudkan tu adalah gelombang ultrasound tadi. So we calculate how long is how much the time is taken for the sound wave or ultrasound wave to reach back the transducer. Untuk sampai semula ke transducer tu berapa saat. Okay. Kemudian kita kiralah kedalaman menggunakan formula D sama dengan VT bahagi 2, yang mana V adalah hal laju bunyi dalam cecair, T adalah masa yang kita rekodkan tadi, bahagi 2. Okay, saya sebut tadi hal laju bunyi dalam cecair kerana dalam kes ni berlaku di dalam laut. Di dalam laut, ocean. Okay, C. Boleh juga V ni jadi hal laju bunyi di udara. Kalau kelawar ke, maka kita dapat conclude bahawa laju bunyi tu laju di udara lah. Laju bunyi di udara. Baik. And the last one adalah soalan solar oven used to cook rice. It is found that the rice was not fully cooked even if it was left for a long time. Kita biar dia tengah panas lama, tapi nasi tak masak juga. Sedangkan kita nak solar oven ni jadi satu alat untuk memasak nasi tu dengan sempurna, kan, menggunakan tenaga cahaya matahari. So now kita kena modify. So awak kena terangkan bagaimana sebuah ketuhar solar yang cekap boleh dihasilkan.
Kemudian soalan ada bagi sikit clue. Penerangan anda hendaklah merangkumi jenis bahan. Saya highlight. Nak pakai bahan apa? Jenis bahan, jenis warna dan ciri-ciri lain. So dia dah bagi 2 dekat awak tu. Awak kena tambah lagi 3 features, 3 ciri-ciri lain. Untuk jimat masa kita tengok terus apa jawapannya. Jadi kita pakai penutup kaca, glass cover atau transparent cover. Okay, transparent cover ni duduk kat mana? Di bahagian atas ni. Dia tak biar terbuka macam ni. Kalau terbuka, memang cahaya akan kena. Haba tu akan kena pada makanan, pada periuk lah kan, untuk masak. Tapi haba yang terbebas juga banyak. So kita tutup, tapi tutup dengan cermin. Kan cahaya boleh masuk juga, cuma haba tak keluar. Kurangkan, haba ada keluar, kurangkan haba yang terbebas ke persekitaran. Okay, so by trap more heat. Okay, kemudian bahan pemantul. Bahan pemantul adalah berupa cermin atau kerajang aluminium. Benda-benda yang boleh mantulkan cahaya lah, dan juga sekaligus memantulkan haba kepada periuk. Lebih banyak haba boleh dipantulkan kepada periuk. Ketiga, lapisan luar berwarna hitam untuk mengelakkan lapisan luar berwarna hitam atau warna gelap untuk membolehkan haba diserap dengan lebih banyak. Warna hitam kan serap banyak haba berbanding dengan warna putih. Warna putih dia pantulkan cahaya. So warna putih dan berkilat kita letak dekat bahagian dalam, lapisan dalam yang berkilat atau berwarna putih untuk memantulkan haba. Okay, next, bahagian tapak diperbuat daripada bahan yang mempunyai muatan haba tentu yang rendah, low specific heat capacity. So kalau nilai C kecil, apa jadi? Berlakunya peningkatan suhu tinggi. Bahasa mudah dia, suhu meningkat dengan cepat. Meningkat dengan cepat. So tapi cepat ni mungkin allergic sikit nak guna. Kita pakai yang pertama ni. Cepat, lambat, mudah, susah tu macam allergic sikit. Okay, kemudian lapisan luar boleh juga diperbuat daripada kayu, iaitu penebat, supaya mengelakkan daripada kehilangan haba. Kita dah kumpul dah semua cahaya matahari, tiba-tiba lapisan luar dia tu kita buat pada besi juga, ataupun daripada logam juga. Nanti haba tu terbebas keluar, tak guna. Okay, lagi boleh juga pakai double layer wall macam awak punya tumbler awak tu. Tumbler awak tu double layer tau. Dia ada layer udara untuk memerangkap lebih banyak haba. Okay, kemudian design. Ni design pun penting tak? Kita tak pernah lagi tengok solar cooker petak macam gini. Biasanya kita buat dia melengkung, curve surface supaya haba boleh difokuskan, iaitu berbentuk cekung, concave. Bentuk concave mampu untuk menumpukan haba, focus the heat. Lebih banyak haba dapat difokuskan. Okay, sampai situ sahaja. All the best, good luck untuk semua. Semoga usaha awak ni Allah balas dengan kejayaan, insyaAllah. Okay, untuk MRSM saya hold dulu tau. Sebabnya mungkin ada pelajar MRSM yang belum lagi ambil ujian di mata masing-masing lah. So mungkin saya delay sikit dulu supaya bagi laluan. Tak adalah ada isu lain nanti. Okay, jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum.